Waalaikumsalam sir. Good morning. Okay, Assalamualaikum. Very good day to you all. Sorry for the delay for hari ini. So hari ini kita ada sesuatu yang menarik rentetan daripada apa yang berlaku semalam. Boleh saya tahu daripada semalam siapa rakan-rakan kita yang berada di sini yang join kelas strategik Boleh saya tahu? Can you have a show of hands? Siapa-siapa yang terlibat dengan program semalam, which is the sesi industry in the classroom untuk kelas strategik? Ada ke? Ada daripada rakan-rakan kita daripada sini? Kalau boleh, ada share hands. Sila tunjukkan lambang tangan anda tu. Ada ke? Adakah mic saya mute ke? Kelas rap boleh dengar ke saya? Boleh sir. Saya ingat saya seorang lagi. Cumanya Okey. kelas tu kalau saya tak join, saya tak ada. Okey. Pasal tu. Okey. Ramai yang tak join Alah hai. Okey, tapi kita akan ada kita punya. Okey, kita punya tak lama lagi. Dan kita akan cuba dapatkan kita punya wakil industri dalam masa terdekat. Saya tengah negotiate untuk dapatkan dia untuk datang. Bukanlah terdatang tapi nak berkongsi dalam sesi yang akan datang. So, apa yang akan berlaku hari ini? Hari ini saya rasa saya amat teruja. I'm very excited daripada apa yang saya bincang dengan speaker kita semalam. Speaker kita semalam, kita nak cerita, kita flashback sikit daripada apa yang disampaikan semalam. Walaupun agak ringkas apa yang disampaikan. Semalam speaker kita adalah Cik Muhammad Faiz Hakim daripada Sufi Group. Sufi Group Sdn Bhd. Dia ada beberapa syarikat di bawah dia. He's quite a young fellow, baru umur, bukanlah kata young sangat, dah sampai lah umur 40-an. Okey, dah umur 40-an dan di bawah dia ada lebih kurang 4 ke 5 syarikat di bawah dia, dan dia sendiri he develop his own. Dia bukanlah kata, saya kenal dia masa zaman universiti saya dengan dia. Dia bukanlah, setahu saya tu orang yang amat berada lah sangat, tetapi he work his way up. Way up dan dia berjaya menghasilkan lebih kurang 4-5 company di bawahnya. Dan beliau mempunyai saham dan syarikat, dan buat yang menarik hati ialah dia juga seorang council member kepada Institute of Logistics. Okay, Malaysian Chartered Institute of Transport and Logistics. Beliau merupakan salah seorang daripada council membernya. Okay, so apa yang dia bincang semalam yang menarik hati saya was that kita mungkin pernah dengar dalam CILT, kita biasa dengar tentang WILAT. Okay, Women in Transport. Tapi yang satu lagi ni kita jarang nak dengar. Dia ada International Business Forum. Okay, dia ada International Business Forum. So, dia ada linkage untuk industri, bukan takat internal lokal tetapi sampai international. Okay, dan dia berhubung dengan CLT antarabangsa, dan dia mendekatkan orang-orang yang berkenaan untuk bincang pelbagai isu berbalik daripada serendah-rendah cerita pasal macam mana nak enter into Nigeria, macam mana kita nak mula berniaga di Nigeria, apa yang keperluan-keperluan dia, apa kita sebagai investor luar, sehinggalah dasar polisi negara dan sebagainya. Okey, dan bukan saja itu, dia juga terlibat sekali dengan forum yang melibatkan syarikat-syarikat tempatan. Syarikat-syarikat tempatan yang mana mereka juga meluahkan rasa what happened during the pandemic. Okey,
Mereka luahkan rasa pendapat mereka macam mana dia nak survive dalam suasana MCO, pergerakan terhad, tak boleh keluar, lori-lori tak boleh bergerak, kontainer tak boleh gerak, nak masuk tak boleh, keluar boleh. Banyak isu kat situ. Okay, banyak isu. So, kita jarang berpeluang mendengar ni selalu. So, itu yang saya rasa menarik hati. Mungkin saya akan kongsikan salinan apa ni daripada video tumbuhan yang kita hadirkan semalam dengan kita punya web kita, supaya kita dapat share the same respects or share the same dapat satu lonjakan lah idea. But what he said yang menyebabkan saya terasa teruja sangat tu, that he was very much involved dengan social media, dan bagaimana social media tu begitu cepat sekali grow. Okay, begitu cepat sekali grow, dan dia gunakan social media tu untuk kembangkan bisnes dia. Okay, so dia berkongsikan tips dia dari segi pengalaman dia, dan juga bagaimana nak berjaya, bagaimana kita nak mulakan, what's the first step if we want to have our dream job tu, macam mana. Now kalau kita tak dapat, apa kita nak buat? Okay, dia juga mengalami zaman-zaman tu, masa dia buat intern tu, dia pernah apply untuk MIC. Okay, MIC pernah mengambil dia, tapi dia tidak berpeluang untuk bekerja dengan MIC ketika itu. Okay, tapi apa yang menariknya, hasil daripada kecewaan dia tu. Okay, walaupun dia memang nak akan sangat untuk bekerja dengan MIC, namun demikian dia spin off from that, dia banyak menemu peluang sampailah dia boleh bina empire perniagaan dia sekarang. Okay, dalam beberapa tahun, dan dia bukan takat seorang yang dah dalam industri ni, dia dah mula step into international. Okay, so anda bayangkan diri anda sekarang ni masih student, rasanya tak ada apa-apa tahu cerita pasal, mungkin kita kata jago kampung, tapi zaman sekarang, keperluannya macam mana? Kita sudah pun perlu ada build up kita punya e-portfolio. Okay, itu yang disebut semalam. Kita perlu dah bina kita punya e-portfolio supaya kita menjadi, that's why if you realize nowadays, kebanyakan syarikat bukan panggil dia punya unit HR dia, human resource dia, sebagai corporate affairs ke human resources department, tak ada. Dia dah panggil talent. Okay, talent. So bila dikatakan talent ni, maknanya kita dah ada kita punya e-profiling tu, dari segi kita dah bina diri kita dalam internet. Okay, kita dah bina diri kita dalam internet, kita dah ada follower tertentu. Okay, kita dah ada follower kita tertentu. Kita dah ada kita punya hasil output kita sendiri. Dah tak sama macam kita buat SPM dulu. Takat SPM saya dapat 7A. That's it. Everyone has that. But what he's talking about, your accolade tu, dia punya award yang you dapat tu, satu yang luar biasa. Satu yang luar biasa tu maknanya dia berkongsikan tentang, kalau kita, you bayangkan anda sebagai seorang pelajar sekarang ni, dah bila nak pergi kerja, anda dah ada journal papers. Bayangkan, anda dah ada your own journal papers, anda dah terbit buku, anda dah terbitkan, pernah menang medal award dalam pertandingan sains peringkat kebangsaan, peringkat universiti. Dah ada medal, ada publication, peringkat nasional, peringkat international. You are not pekerja kelas biasa ya. Anda bukan pekerja kelas biasa. Ini kata talent. Okay, ini yang kita kata sebagai talent. Okay, you dah ada kecerdasan tu to go beyond daripada kita punya simple classroom format tu. Kita dah move beyond. Okay, kita dah tak lagi cerita pasal perkara-perkara yang masih lagi macam mana kita nak start business, macam mana kita nak, you dah langkah jauh lebih jauh. Okay, dan seperti mana kalau kita tengok macam dulu kita tengok dalam cerita dalam AXN, kalau boleh saya kata contoh dalam channel video channel TV berbayar Astro, AXN, dia ada The Apprentice. Kalau you all remember that program, The Apprentice, bagaimana Donald Trump, the former president of the United States, menjadi sebagai seorang CEO, dia melantik apprentice yang dipilih untuk bekerja dengan dia,
Bukan sekadar just bekerja tapi menikmati dia punya hasilan itu yang begitu banyak sekali. So he wants to invest money in you tapi dia tak tahu who you are. So dia bagi you pelbagai task di sana. Now bayangkan the cerita apprentice itu sebagai hanya satu permulaan. Maknanya itu apa yang cara seorang CEO nak kenal dia punya kredit. Tapi bayangkan you dah datang dengan pelbagai orang kata persiapan. Okey. Dulu saya pernah rasa gusar kerana ketika saya mengajar di awal-awal tahun sekitar 2003 dulu, 2001, 2000, tahun 2000, saya pernah mengajar di UMS di Labuan yang mana saya mengajar program ijazah perniagaan yang mana dia minor dia ialah dalam bidang teknologi World Wide Web. So way back in 2000, pelajar-pelajar jurusan marketing ni dia sudah ada dilengkapkan dengan minor bagaimana nak buat website, bagaimana nak maintain website. Dia dah tahu pasal social media. Dia boleh kawal sendiri social media dalam degree dia. Okay. So maknanya embedded. Macam tadi yang saya fikirkan, seorang yang dapat sijil SPM, begitulah juga dia dapat sijil degree dia. Okay. Sama je. Okay. Satu kelas semua dapat benda yang sama. Tetapi apa yang beza kat sini, you all kat sini ialah berapa bilangan yang you all dalam peringkat sebagai seorang undergraduate. Berapa banyak you dah hasilkan masuk dalam jurnal ataupun jadi co-author, penulis kedua, penulis ketiga ke, daripada pensyarah-pensyarah anda yang banyak menghasilkan kajian-kajian sebelum ni. Bayangkan. Dan anda boleh bawa kajian-kajian ini sebagai you punya semasa you pergi untuk dapat pekerjaan. Dan saya juga menyarankan, this is not the kind of interview that you have zaman dulu. Yang mana HR akan tanya, kenapa saya kena lantik awak sebagai pekerja dan sebagainya. No, this is not zaman itu lagi dah. Ini zaman yang CEO sendiri kena turun padang, kena tengok talent yang macam mana dia nak grow. Dan ini yang di sini saya nampak, generasi Z ataupun generasi Y sekalipun, kesetiaan, walaupun dia kata kesetiaan orang generasi Y dan Z ni memang tak ada, tetapi dia ada talent. Dia ada talent. Itu yang saya menarik. Dia ada talent dan dia boleh bawa dia punya dia punya credibility, dia punya persona dia tu, personifikasi yang dia ada pada diri dia tu, mana-mana dia bawa kan, orang boleh bila-bila nak lantik dia. Okay. So, ini saya rasakan peluang-peluang yang you all should explore. Okay. Saya sangat-sangatlah mencadang. So, untuk ini, okay, kenapa saya kata video hari ni satu video yang agak menarik? Sebab hari ni ialah video saya nak minta anda buat assignment. Okay. Kita nak minta anda membuat satu assignment. Kalau boleh kita kongsikan. Okay, kita cuba kongsikan. Sekejap kita cuba buka dulu. Kita cuba buka dulu PowerPoint dan kita cuba lakarkan apa idea yang kita nak buat. Kelas rap, boleh bantu saya kejap? Yes, sir. Kita ada berapa grup sebenarnya? Ada berapa apa? Kita ada grup ke? Tak ada lagi. Kelas kita berapa orang hari tu? Lebih kurang? 40. 40 lebih ke 60 lebih? Saya pun dah tak berapa nak ingat ni. Ada mula 47. 47 kan? 47. So kalau kita bahagikan dalam pada 5 grup boleh? Kita cuba bahagikan dalam 5 grup. Okey. Okey. Sekejap Okey, tak apa. Alright. Tak jadi share kat situ, nanti tak isi lagi. Okey. So, saya akan buka breakout session. Okay, let participant choose.
Ni baru belajar dengan Dr. Loh Okey. Okey. Ada 5 grup, anda boleh masuk pilih mana-mana grup dalam masa terdekat ni. Saya bagi anda dalam masa lebih kurang 10 minit. Okey. Untuk bincangkan. Okey, apa yang kita nak bincangkan? Okey, apa kita nak bincangkan? Kita nak hasilkan buku ilmiah. Okey. Dalam berkaitan dengan bidang sistem kontena ni. Okay. Anything about logistik, container, transport, apa saja. Okay. Yang mana saya nak awak bincang dalam grup, tajuk apa yang awak nak letak. Okay. Tajuk dia, apa dia punya tajuk besar dia. Kemudian, okay, tajuk besar satu. Okay. Tolong catat tolong catat ni apa ni? Rap awak boleh isikan dalam chat box supaya dia boleh orang lain boleh nampak. Okey. Pertama ada tajuk, keduanya ada sekurang-kurangnya 6 topik. Okey, 6 topik. Okey. 6 topik yang anda nak bincangkan sehingga pengakhirannya. Okey, 6 topik. Okey, 6 topik. Dan panjang satu tu satu chapter tu antara 6 hingga 10 page. Lebih kurang. Perlu berserta dengan reference. Okey, perlu berserta dengan reference, kena ada. Alright, perlu ada berserta dengan reference. Okey. So, saya biarkan pada anda untuk sama ada 6 chapter itu dihasilkan oleh semua ahli ataupun 1-2 orang untuk satu chapter, ataupun anda nak pecah seorang satu chapter ke, ataupun macam mana pun anda nak break out dia punya chapter tu. Okay. But kronologinya mesti logik. Okay. Kronologinya mesti logik. Dan saya mengharap sangat ni. Saya mengharap supaya projek ini dapat berjaya. Sebab I know it's rather short dalam masa kita yang ada. Okay. Tetapi saya nak minta gunakan masa yang ada ni. Okay. Kita habiskan yang ini. Okay. Dan kita kalau boleh, saya nak produk ini dikeluarkan. Dan saya nak, kalau kata benda ni boleh terbit, saya nak anda dapat ownership. Okay, saya nak anda dapat ownership pada benda ni. Okay, ini hak milik awak. Okay. Okay, so peranan saya hanyalah sebagai seorang editor. Okay, so dalam senarai itu, saya dalam buat satu carta tu, saya masuk dalam setiap chapter tu nama saya ada. Okay, dan saya bersifat sebagai editor untuk anda punya buku. Okay. This is your way untuk menyampaikan apa yang you tahu tentang bidang ini dalam buku anda. Okay. So kalau boleh fikirkan tentang buku ni untuk siapa? Siapa yang akan baca buku ni? Okay. Kalau boleh saya nakkan level dia ialah biarlah orang yang macam awak. Okay. Macam awak dekat universiti baru nak tahu tentang bidang ini. Keduanya, mereka yang dah pun dalam industri tapi buat benda lain. Mereka baru nak berkenalan dengan industri pengangkutan, industri dengan kontainer ni. Apa yang mereka perlu tahu. So antara lainnya itulah saya kata tadi. So kena ada kronologi yang logik dari segi idea aliran tu tidak terputus. Okey, supaya aliran tu tidak terputus. Okey. So saya mengharapkan ini jadi satu, iyalah, saya mengharap sangat ini supaya jadi produk awak. Saya dulu pernah fikirkan supaya zaman dulu anugerah Afidot itu sebagai penghujungnya, tapi saya rasa di sini lebih bermakna. Okey. Di sini lebih bermakna. So setidak-tidaknya anda ada buku yang you boleh keluar, you boleh pergi kerja nanti bila nak pergi apply untuk kerja, you have your own book. Jadi orang nak kata pasal kata industri ni macam ni, awak tak baca buku ke? Kata macam mana nak baca buku, tak ada buku. Awak tengok, ini buku saya tulis tau. Awak boleh cerita ni, ini buku saya yang tulis. Kata, awak yang tulis buku ni. Kita nak macam tu. You have, orang kata, bukanlah nak sombong besar, tapi orang kata, setidak-tidaknya bila dia baca, awak dan penulis ni adalah orang yang sama. Jadi kat situ kan, bila dia nak lantik awak sebagai pekerja, dia akan fikir balik tau.
Kalau takat gaji 1,200 dia nak bagi awak, buang masa cakap dengan awak. Okey? Rasanya macam buang masa cakap dengan awak. Ini orang yang hasilkan buku, inilah orang yang menyumbang ilmu dalam industri ni. So tak kata malulah nak bagi dia. Kalau bagi dia gaji 1,000, 2,000 ke untuk berada dalam syarikat. So kalau dia ada awak dalam syarikat, dia patut menganggap awak sebagai satu you have a superstar dalam syarikat. Imagine that. You are the superstar in the syarikat and you are not treated as orang kata pekerja bawahan. Maknanya orang pun masa kerja newbie lah. Orang kata noob kan. Budak noob dia kan orang dia tak tahu, itu tak tahu, dia tak tahu. Banyak benda tak tahu kan. Jadi kita nak you masuk dah level superstar. Bayangkan keadaan tu. Okey. So, tolong masuk kejap dalam ni. Tolong pilih dan bincang dalam grup masing-masing dalam masa 10 minit tentang aktiviti ni. Okey? Satu orang mungkin dalam asalkan complete habis ke semua. Tengok macam mana? Kelas rap tolong tengokkan. Nanti saya akan maklumkan ada beberapa orang. Masuk je dulu sekurang-kurangnya 6 orang kot. Tolong cepat masuk dalam grup. Ini assignment kita yang pertama. Kita ada lagi 2 assignment lagi. Semua assignment kita bernilai 30 markah. Dan saya nak bagi semua 30 markah dekat awak semua. Saya tak nak kurangkan seorang satu pun 1 markah. Saya nak bagi awak semua 10 markah ni pada awak. 30 markah ni semua saya nak bagi kat awak. Lekas, masuk grup. Saya tak nak simpan markah ni. Saya nak bagi habis ke semua. Tak ada faedah saya simpan markah-markah ni. Sila masuk. Kumpulan 1 masih belum ada orang. Kelas rap kalau boleh tolong assignkan seorang letak kat kumpulan 1. Minta seorang yang letak dekat kumpulan 1. Okey, kita limitkan 4 orang, 5 orang kan, 5 orang per grup. Okey, kumpulan 1 dah ada 4 orang. Okey, getting better.
Ni masih ada lagi ni. Ramai lagi masih ada dalam dekat main hall ni. Tolong masuk grup.
Alisa, Siti Nur Alisa. Ya. Sorry saya baru Awak join. awak masuk grup mana? Saya masuk grup 4. 4. Okey. Sekejap. Sir, kalau kita bagi satu grup 10 orang, 10 orang, lepas tu dia kan 5 grup, 10, 20, 18, 18, 20, 38, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45. Kalau kita buat 2 grup 10 orang, 3 grup 9 orang. Tapi Okey. 9 kali 9, 27. Masalahnya ada yang tak ada kan? Sebab yang lain ada yang tak ada. Betul lah, ada kelas kan? Ah. Alisa, ni lah make sure dia orang ni kita paskan notes kata itulah catat siapa ahli dia, ahli-ahli yang ada. Awak dah masuk grup kan? Okey. Apa tajuk-tajuk dia nak buat, ahli grup catatkan apa dia punya tu, sumbangan ahli grup macam mana. So 6 chapter yang nak dibuat tu, apa dia punya, dia nak kena ada tajuk dia. So kalau boleh kita nak selesai tu by the end of this class. Which is about like 7 minit. Okey. Saya nak akan kalau boleh senarai itu sebelum pukul 12 boleh? Senarai nama ke senarai Grup, tajuk? grup, tajuk dan dia punya sub tajuk-tajuk dia. Sub tajuk tu kita orang boleh pilih sendiri Yes. Anything yang berkaitan dengan sistem kontainer? Tajuk besar dia, you punya tajuk cerita dia. And then apa dia punya pecahan-pecahan tu, ikut you lah macam mana je. It's your own book. Mesti ramai lagi keliru ni. Iman nak tanya apa, Mai?
Okay, Alisa, sorry. Sir, Ha. kalau Lisa suruh diorang list nama dulu, lepas tu pasal tajuk tu kita bagi masa lebih sikit boleh lah, sebab tim Lisa pun Lisa tak fikir tajuk apa. Okay. Saya nak extend sampai pukul apa tu? Sampai bila? So, saya cover ini di bawah lifelong learning ya, di bawah CLO lifelong learning. Nanti saya akan masukkan link Flipgrid ke ataupun apa, nak minta you all isikan maklumat aktiviti ni. Okay. Tentang apa aktiviti ini dan apa topik-topik yang you nak buat. Okay. Alright. Okay. Boleh? Okay. Boleh. So, saya akan adakan ni. Mungkin you all kena jawab secara kumpulan. Okay, kena jawab secara kumpulan. Apakah you punya detail, apa dia punya scope dia macam mana, ceritanya macam mana. So, macam saya kata tadi pada kumpulan yang lain, tak semestinya terhad kepada 6 topik. Kalau nak buat lebih, tak apa, tak ada masalah. Okay, terpulang. So, nak kata bonus mark lah, terpulang lah. Okay, so syarat minimanya ialah 6. Okay, syarat minimanya ialah 6. Okay, minimanya 6. Lepas tu panjang satu topik tu senak 6 Between hingga 5 to 10. 10. 6 to 10 pages. Gambar jangan bubuh gambar. Gambar jangan bubuh. Kalau ada diagram ke, diagram, kalau awak buat sendiri tak apa, saya tak ada masalah. Tapi kalau kata awak ambil daripada orang lain, tu nak kena maklum kat orang tu. So, tak payahlah bubuh diagram apa-apa. Kalau you rujuk daripada buku ni, tak apa, rujuk je. Kata yang sebagai rujuk saja. Maknanya, you quote unquote, tak ada masalah. Okay? Kalau kita quote unquote orang, kita boleh, tak ada masalah kat situ. Kita nak minta, kita katakan berdasarkan pendapat orang ni, tak apa, tak ada masalah itu. Cuma jangan letakkan sebarang gambar ke ataupun apa benda, background ke, GIF ke, apa benda ke yang kita perlukan untuk mendapatkan pengesahan ataupun surat kebenaran. Yang maknanya entirely you on your own personal work. Okay. So, boleh saya hentikan dia punya ni ke? Dah habis ke perbincangan? Okay, macam mana? Kalau diorang nanti Lisa suruh diorang list nama, lepas tu Lisa tanya ke setiap ketua tu. Okay. So, saya nak break all session ya. Okay. Okay, ready? 1, 2, 3 and go. Dia bagi dah tempoh seminit ni, nak tutup. Ni Aisyah tak ada grup ni? Dah tolong ada tengok kan? dah Syah. Dah ada dah sir. So, tolong pastikan masing-masing ada dalam grup. Kalau boleh, try to balance lah. Dia punya tu. So, saya bagi kelonggaran untuk mereka pilih nak masuk macam mana, kumpulan-kumpulan macam mana. Sebab, yelah, you guys decide who you can work and who you have problem and whatsoever lah. Okay, yang sedang anda bekerja. Okay, walaupun tadi secara rambang tadi saya masukkan aja. Saya nak kamu bincang aja, itu yang cepat tu. Okay, ada dah mula dah ramai dah masuk dalam ni. Okey, kita pun dah berbalik semula dalam kita punya siaran. Kalau boleh, saya tahu daripada group 1. Best lagu Syawal. Tak boleh.
What happened? What happened? Sibuk-sibuk pula dia panik. Tak apa. Ada lagu lah. Selain daripada lagu saya, ada lagu orang lain. Okey. Apa? Syawal, tinggalkan dulu dia lagu tu. Okey, macam mana tadi? Boleh saya have group 1, wakil daripada group 1. Apa yang bincang, apa masalah yang so far you all find out? Yang kata susah nak bincang. Kalau nak dapat katalah nak dapat tajuk tu susah, apa perkara yang you rasa isu? Boleh saya ada juruscakap daripada kemudian satu? Tak boleh. Tak apa. Tak apa. Ada lagu tak apa. Kenapa? Kenapa? Okey je. Suruh saya. Tak, kita orang tak boleh keluar daripada session tu. Ha? Tak, kita orang tak boleh keluar daripada session yang breakout tadi tu. Dia macam hang. Tak tahu kenapa. Okey, yang stuck dalam ni yang saya nampak Amin dengan Ain je kat dalam ni. Dah tadi dah keluar, lepas tu masuk balik. Okey, nak keluar terus. Mana link? Nina betul. Nak keluar tak boleh? Ambil Dah boleh? okey dah. Dah pula dah. Oh. Mana Nina ni? betul. Boleh, dah tak ada dah. Boleh. Bang Nina. Cuma Saya rasa saya dah reset dah. aduh. Okey, wakil mana-mana grup ke? Boleh saya tahu kalau grup tu ke boleh kongsikan apa isu-isu yang nak disampaikan, grup 2 ke, grup 3 ke, mana-mana kumpulan yang rasanya tak berapa clear? Mungkin tak ada poster dengan pin. Ya? Macam mana? Ada ke? Saya dah kelebihan masa ni melanggar orang lain punya waktu ni. Tu nak tanya ni. Sir, nak tanya boleh? Sila. Memang kena buat pasal isu containerization ke? Container, transport, logistik, tapi bersifat knowledge bersifat ilmu. Bukan cakap-cakap umum, dia mesti knowledge. Fakta. Kalau buat pasal history? History susah sikit sebab dia kalau ikut peringkat undergrad dia perlu ada validation dan dia punya level tu susah sikit. History wise saya tak galakkan. Kalau boleh level tu level graduate. Maknanya level graduate maknanya bersifat fakta. Maknanya kalau kata you tahu tentang kita kata tentang tajuk transport. Kata you nak cerita pasal rail transportation. So you cerita pasal dia punya komponen-komponen tertentu ke, boleh, tak ada masalah. Tapi it has to be facts. Apa yang ada di Malaysia you nak katakan sebagai Malaysian Rail Transport, boleh. Tapi tak boleh cerita tentang latar belakang syarikat. Itu dah jadi apa orang kata bibliografi tentang KTMB. So kita bukan nak cerita pasal KTMB, kita nak cerita pasal Rail Transport Malaysia. So kita amkan, kita jadikan dia am. Boleh?
Macam mana? Ada lagi soalan? Grup lain macam mana? Boleh ke? Ada pertanyaan? Boleh ke? So saya nak tanya, kalau yang saya kata tadi dah tajuk besar, lepas tu ada apa tu, bawah dia ada 6 topik. So yang 6 topik tu dia macam berdasarkan, contohnya chapter 1 kita menerangkan tentang introduction, chapter 2 tentang literature review, macam tu ke? Itu kalau kita buat research. Ini kita macam buku biasa. Kita katakanlah kita buat tajuk tentang buku transport kan. Mungkin kita transport tu apa in general definition transport. Itu chapter 1. Mungkin chapter 2 kita pecahkan modes of transport. So 4.1 or 2.1 is road transport. 2.2 air transport sebagainya. Okay. Chapter 3 tentang regulation, tentang undang-undang berkaitan dengan tu. Chapter 4 mungkin bercerita tentang badan dunia seperti IMO, cerita. So apa perkaitannya? So dalam chapter ke-6 dia merangkumkan apa yang dah bincang tu, dan dia cerita masa depan dia macam mana. Dia rangkum dan dia cerita masa depan. Okey. Ataupun dia bercerita tentang apakah challenges dia, apa masalah dalam bidang ini untuk berkembang maju dan sebagainya. Dia cerita kat situ. Macam mana? Oh, maksudnya yang untuk tajuk besar tu ni macam kontainer logistik, lepas tu yang bawah tu berkaitan dalam kontainer logistik, macam gitulah. Tak faham. Okey, saya ambil buku ni Quantitative Business Analysis untuk UiTM. Okey, cara macam mana dia pecah Introduction to Quantitative Analysis, apa dia? Chapter kedua cerita pasal jenis-jenis analisis yang ada. Okey, lepas tu dia ambil satu analisis tu, dia pecah pada chapter. Ada decision analysis, linear programming, linear programming by simplex, transport model, assignment model, inventory model. Kemudian ada project management and simulation model. Itu dia cerita macam tu kan. Ringkas je. Apa di langkah pertama? Kita nak hasilkan satu benda dulu. Dan kalau kita boleh berjaya hasilkan, saya nak at least you all grad skor 1. Ada satulah publication yang kita boleh bangga, ini saya punya. Ataupun bila pergi nak pergi kerja, awak bawa medal, awak bawa buku, ini saya punya pattern, orang pun terkejut. Saya nak macam tu. Mungkin akan orang kata, anda ni overqualified lah untuk post ni. Itu yang saya nak dengar. Awak ni overqualified kata. Tapi bukan bermakna awak tak boleh je. Kata saya nak offer gaji 1,000 tak kena lah. Bagi lebih. Boleh. So itu yang kita nak. Kita nak bagi dia berfikir kata, kita dealing dengan superstar. Bukan deal dengan any regular graduates yang biasa kat luar sana. Itu yang kita nakkan. Boleh awak nampak apa idea yang saya nak sampaikan? Sikit. Setidak-tidaknya orang tak adalah pelekeh kata, alah UMT, UM ke lagi bagus ke, UiTM ke lagi bagus. Tak nak, kita tak nak cerita benda tu. Itu nama universiti, gahnya pada universiti. Bukan pada orangnya, gah pada universitinya. So nama tu dapat nama tu universiti, bukan you. Ini yang penting ni, nama you yang mendapat nama tu. Itu yang kita nak. Saya dah fikir-fikir, saya nak bagi balik you all ni sesuatu yang you boleh bangga, yang ini aku punya. Itu yang saya nak.
Itulah cerita yang saya nak kongsikan, nak bawa you all ni. Boleh? Boleh boleh dapat satu pandangan ke macam mana ke? Rasa kurang pasti ke, tak sure ke, tak best ke idea ni? Macam mana? Guys? Hello? Ismail Yes, tak bagi good. Okay. Alright. So saya tak nak panjangkan masa. Saya berterima kasih sebab ada peluang ni discuss with you all. So at least before saya pencet nantilah. This is my contribution to you all. Saya nak at least you can make this good to yourself. Okay. So how you bring yourself in the future, that's entirely up to you. Okay. What I did to back Dr. Kimin, Prof. Kimin ke, Prof. Saiful ke, they were back then. So now is zaman 2000 lebih, dah 2022. So I cannot give you the same thing that I gave them. So now I'm towards zaman-zaman saya nak pencen dah. Walaupun ada 12 tahun lagi, tapi I got to start somewhere. Okay, I got to start somewhere, and before I leave you guys, so I want to leave you guys with something you can be proud of. Okay, that is your work. This is your own. Okay, this achievement belongs to you and doesn't belong to me. It's entirely yours. Okay, so itu saya punya, orang kata, saya punya ambition saya lah. Saya nak, harapan saya nak bawa pada you all. So how you bring into the industry, how well can you become captains of the industry or not, ke macam mana ke, doesn't matter. Zaman you all ada di zaman digital. Zaman digital ni peluang untuk stepping up that stone, untuk berada di atas tu so fickle. So begitu mudah sangat orang apa orang kata, orang kejap orang ni naik, kejap orang tu naik. Lot of changes. Okay. So bermula dengan industri ini yang kita ada. Let's make wave in this industry. Okay. So thank you very much for berkongsi sesi dengan saya. Okay. So I hope you get the best out of this course. Okay. Dan kita akan ada lagi sesi. So selepas ni bersedia saya lepas you all bincang ni, saya ada satu aktiviti yang you all perlu isi. Which is bahagian pengisian ni lah, dah you kena isi tentang apa dia topik yang you pilih, apa subtopiknya, kalau boleh ceritakan juga siapa yang akan bercerita tentang topik-topik tersebut. Okay. Sebagai langkah pertama, tak kisahlah untuk langkah pertama, mungkin mereka ada video ke langkah kedua dan ketiga dan sebagainya. That's what we want to do. Okay, sampailah kita finish off this whole work dengan begitu baik sekali. Okay, so thank you very much guys, thanks for helping me out. So don't forget, kita next one kita ada satu lagi international apa ni, industry classroom, kita akan ada satu. Dan untuk itu kita perlukan sokongan dari you all untuk berada turut serta dan adakan tolong hidupkan sesi soal jawab. Tanyalah pada kita punya penceramah apa dia nak discuss pun. Okay, so that you will get the message. Okay, thank you very much. Thank you up to now. Bye bye. Ya. Ya. Sekejap. Untuk yang due yang apa ni? Assignment yang suruh buat ni, bila dia dah? Dalam dekat je benda ni, dalam 2-3 hari je. Dalam 2-3 hari je. Kita tak cukup. Tak cukup. Janganlah gitu. Minggu sir. Seminggu lama sangat. Dia pendek je. Kalau dah satu chapter 6 hingga 10 page, itu kira banyak tu. Bukan nak suruh siap 3 hari tu. 3 hari. No. Ini sampai hujung semester. Oh, faham. So assignment yang saya sebut ni just tu ini fasa 1. Fasa 1 kita identify tajuk-tajuk ini yang kita nak. Mungkin fasa 2 nanti ada perubahan dalam tajuk dan sebagainya. Susunan tak betul ke, mana nak susun balik ke. Itu fasa 2. Fasa 3 nanti kan kita dah complete dah everything, kita okay, ready for printing. Kita move to that. Macam mana? Okay. Boleh?
Okay. So dalam assignment yang nanti saya sebut ni, saya nak minta awak cerita je roughly your general idea bercerita. So saya bukan akan buka dalam free grip. You akan just bagi tahu apa dia dalam chapter tu, apa yang you rasa patut diisi dalam chapter tu. Okay. Tak perlu lama. Saya buat pun, saya cadangkan you buat the whole video pun not more than 5 minutes. Not more. Please don't. Kalau 2 minit setengah ke 3 minit ke, okey lah tu. Boleh? Kita, Ya. lepas buat buku tu, kita simplify jadi video pula. Simplify jadi. Tak, itu fasa pertama. Fasa pertama ni kita ada aktiviti video tu. Nantilah saya tunjuk. So sekarang ni arahannya kita ikut dia dulu. Okey, ini penghasilan bila nak kena siap ni? Ini sampai penghujung semester. Hantar sebelum, kalau boleh sebelum ni lah. Sebelum start exam nanti. Okay, so maknanya you have some time sikit sekarang ni nak kena plan. Ini pun dah second week of apa ni? Jun. So banyak benda nak kena bincang ni. Okay, ada lagi? Bila due date? Nanti saya bubuh. Nanti saya bubuh kejap lagi. Okay, so stay tune. Ada? Ada lagi soalan? Ada, sir. Boleh? Right, saya boleh tamatkan? Bye!